Cepat cari. Kalau tak jumpa patung Buddha jet hijau yang Kak Yusuf nak, kamu semua akan jadi makanan dewa sungai. Ini zon larangan Sungai Mahara di negara Aruna, tak terikat undang-undang. Ini wilayah Bos Rahman, Raja Maut Iblis. Dia ada 3 tangan kanan. Kak Yusuf, Farid Bakar, Firdaus Karim. Semua kejam, tapi saling curiga, tak puas hati antara satu sama lain. 3 hari lepas, Kak Yusuf hantar patung Buddha jet hijau bernilai 50 juta untuk Ibu Bos Rahman sebagai hari jadi, tapi tak sengaja jatuh ke sungai. Kami, buruh dari negara Suria yang tertipu, sudah tak tidur, cari selama 3 hari 3 malam, tapi masih tak jumpa. Kosong lagi. Kau nak aku mati? Cari habis-habisan. Kalau tak jumpa, semua akan aku campak ke sungai jadi makanan ikan. Aku dah cuba sedaya upaya nak lari dari neraka dunia ini. Akhirnya, bukan saja tak dapat lari, malah akan mati di dasar sungai ini. Buaya inilah yang sembuhkan luka aku. Sungai Mahara terkenal dengan legenda jelmaan buaya dewa sungai. Buaya ini ada aura ketuhanan. Mungkinkah ini dewa dalam legenda? Bagaimana aku boleh merasai pergerakan buaya itu? Ini penglihatan buaya. Aku dapat buaya kembar. Sungguh luar biasa. Aku bukan saja ada buaya kembar, malah boleh nampak nilai barang berharga. Ini mata dewa tembus pandang. Dengan kuasa dari dewa sungai, patung jet Kak Yusuf yang hilang pasti boleh ditemui. Jumpa patung jet hijau di sana. Aku masih bernasib baik. Aku dapat buaya kembar dan mata dewa tembus pandang. Patung jet Kak Yusuf ditemui. Dengan kuasa ini, aku seperti dibantu dewa. Aku bukan nak selamatkan diri saja. Buruh dari negara Suria di sini, semua akan kubawa pulang. Berdiri semua. Tak guna. Apa guna kamu semua? Kak Yusuf sampai. Kak Yusuf, Patung jet hijau jumpa? Kak Yusuf, aku dah hantar lebih ramai orang. Cari siang malam. Tapi, langsung tak jumpa. Bawah aku kerja? Kalau tak mampu selesaikan hal, saya hapuskan orangnya. Kak Yusuf, ampunkan saya. Kak Yusuf, jangan risau. Saya cari jalan sekarang. Sungai ini pun saya terbalikkan. Patung Buddha jet hijau saya cari untuk awak. Esok, patung Buddha jet hijau ini mesti sampai pada Bos Rahman untuk kukuhkan kedudukan saya. Kalau awak masih tak jumpa, nyawa awak saya ambil. Faham? Faham Kak Yusuf. Saya pasti boleh. Salah. Buruh Suria tak guna. Sekarang saya lenyapkan kau semua. Siapkan hamba baru untuk Kak Yusuf. Ampunkan saya. Kasihanilah. Jangan bunuh kami. Ampun. Berhenti. Saya jumpa patung Buddha jet hijau. Patung Buddha jet hijau saya jumpa. Siapa dia? Kak Yusuf. Dia buruh Suria yang saya tangkap. Hamba hina saja. Kau... Bukankah saya campak kau ke sungai jadi makanan ikan? Tak guna. Nyawa keras sungguh. Bukan setakat nyawa keras. Saya juga tolong Kak Yusuf. Dapatkan patung Buddha jet hijau. Jangan merepek. Saya hantar ratusan buruh. Selam 3 hari 3 malam. Langsung tak jumpa. Kau budak suruhan macam ni. Berani cakap, jumpa patung Buddha jet hijau? Awak boleh tak percaya saya. Tapi, benda ni pun tak percaya. Kak Yusuf, ini palsu. Dia tipu. Jangan percaya. Palsu ke tak? Cuba uji saja. Pak Hasan. Pergi tengok. Buddha jet ini
Warna dan air elok. Kualiti terbaik. Asli. Khazanah legenda. Tiada langsung. Tanda palsu. Bagus. Betul. Ini memang yang hilang. Bernilai 50 juta. Buddha Jet. Tepat sama. Awak ni bertuah juga Dewan Sungai Lindung. Boleh selesaikan masalah saya. Nyawa awak saya simpan, tapi saya tak suka sampah. Buruh-buruh takkan bernasib baik. Kalian sampah. Mesti mati. Aiman Syed, tolong selamatkan kami. Kami tak nak mati. Isteri anak, tunggu di rumah. Tolonglah. Kak Yusof. Dia orang Suria. Mereka di sini. Tinggal jauh. Tahan malu. Seksa di sini. Saya mohon, ampunkan mereka. Lepaskan mereka. Tempat macam ni baik tak guna. Yang kuat, yang berkuasa, nak saya lepaskan? Kecuali awak cari lebih bernilai daripada ini. Kalau tak, semua mati. Saya janji. Budak ni jumpa patung jet Buddha hijau. Kau memang nasib baik gila. Dewa Sungai takkan beri nasib baik kau kali kedua. Kau tunggu saja nak sama rakyat hina ni. Pergi jumpa Raja Maut. Apa yang Aiman Syed janji, mesti aku tunaikan. Berani tak kau bertaruh dengan aku? Taruh? Budak buruh hina macam kau. Nak guna apa nak taruh dengan aku? Nyawa aku. Baik. Kalau kau boleh jumpa barang lebih berharga dari ini, nyawa aku kau ambil. Kalau tak jumpa, kau dan semua hamba hina ni mesti mati. Setuju. Aiman Syed, kau perlukan berapa orang dan berapa bot? Aku boleh suruh orang sediakan. Aku tak perlukan apa-apa. Aku seorang pun cukup. Budak ni memang angkuh betul. Harap mulut dia sepadan dengan keupayaan dia. Aku nampak banyak khazanah dalam sungai tadi. Masa tu tak terfikir pun. Asalkan aku terokak zon sungai dalam. Guna duplikat buaya dan mata dewa tembus pandang. Pasti jumpa harta tiada tandingan. Dewa buaya, cepat pergi zon sungai dalam cari harta. Tolonglah. Rupanya ada kapal karam di sini. Kapal karam ni nampaknya sangat lama usianya. Mewah dan besar. Dalam mesti ada simpan banyak barang berharga. Pixiu jet putih susu bernilai 6 juta. Gelang jet hijau Maharaja bernilai 30 juta. Batu jet bernilai 50 juta. Banyak sungguh khazanah berharga. Bernilai 100 juta. Hati lautan jet berlian biru. Aku pernah lihat dalam majalah permata. Harta ini hilang sejak 1 abad. Permata terunggul. Ini dia, Dewa Buaya bawa ke sini. Kak Yusof, aku rasa si Aiman Syed tu takkan kembali. Aku bunuh semua buruh ini. Sekarang juga, siapa kata aku tak balik? Siapa kata aku takkan kembali? Kau balik pun apa guna? Pasti tak bawa apa-apa yang elok. Tengok ni. Apa ini? Jet biru yang hilang ratusan tahun lalu. Hati lautan. Hati lautan. Tak mungkin. Ini impian pemburu harta dan pengumpul di seluruh dunia. Kau si tak berguna. Mana mungkin jumpa? Pergi periksa. Kak Yusof, jet berlian biru ini tulen sangat. Terbaik antara yang terbaik.
corak, warna, kilauan. Semua sama dengan catatan asal. Hati lautan. Memang betul. Hati lautan yang hilang begitu lama. Nilainya sekurangnya 100 juta. Macam mana boleh jadi? Kak Yusof, jangan. Kalah terima sahaja. Kau celaka. Aku suka lelaki yang berkebolehan. Kau dan kawan-kawan kau boleh terus kerja untuk aku. Nyawa kau semua aku jamin. Terima kasih Kak Yu. Tapi kami semua ditipu sampai ke sini. Kami semua rindu nak balik ke negara sendiri. Jumpa keluarga semula. Boleh tak Kak Yu lepaskan kami balik? Kau ada berapa nyawa? Berani suruh aku lepaskan kau? Saya faham peraturan di sini. Sesiapa jejak kaki ke kawasan sungai ini, terus jadi hamba, tak boleh lari sampai mati. Nak keluar cuma jadi mayat. Kalau dah tahu, kenapa masih berani sebut? Kami lelaki negara Suria. Boleh duduk di mana-mana. Tapi tak boleh hilang maruah. Kalau Kak Yu tolong saya keluar dari sini, saya rela serahkan semua kemahiran saya. Untuk Kak Yu gunakan. Di sini tiada kesetiaan. Cuma kepentingan. Kenapa aku nak percaya kau? Saya tahu semua hal tentang sungai ini. Boleh tolong Kak Yu cari. Barang berharga tak habis-habis. Kumpul kekayaan teramat. Bantu Kak Yu kukuh kedudukan bawah Bos Rahman. Saya cuma mohon, beri kami jalan hidup. Baik, aku bagi kau peluang. Esok ada lelongan kawasan sungai. Bos Rahman, Bakar dan Karim akan datang. Nanti, kau tolong aku tawar kawasan sungai paling berharga. Patahkan semangat mereka. Baru aku pertimbangkan. Jangan risau Kak Yu. Saya pasti tak mengecewakan. Tinggal di sini akhirnya mati juga. Lagi baik manfaatkan peluang dari Kak Yu. Cari jalan keluar. Rebut peluang terakhir. Esok saya mesti tolong Kak Yusof. Menang besar. Bos Rahman sampai. Seluruh kawasan sungai ini, saya yang tentu. Siapa tenggelam, siapa selamat, semua ikut kata saya. Kamu bertiga, anak buah kesayangan saya, hari ini saya beri muka. 3 kawasan sungai, saya serahkan untuk kamu beli dan urus. Bos memang berani. Tapi Kak Yusof, dia hilangkan hadiah untuk Puan Besar. Ini langsung tak hormat bos. Dia langsung tak layak. Duduk sini, patut dihukum berat. Hadiah pun tak boleh jaga. Jadi anak buah bos, layak ke Kak Yusof? Aturan saya kau tahu, buat salah kena bayar. Betul kata bos, saya tolong bersihkan kotoran. Jangan sentuh Kak Yusof. Celaka apa ni? Berani lawan saya? Berhenti. Bos, patung Buddha jet hijau dah jumpa. Apa kau cakap? Bos, Kak Yusof bukan saja jumpa balik patung Buddha jet hijau, malah dapat hati laut bernilai ratusan juta persembahkan pada bos sebagai tanda setia dan minta maaf. Wang boleh tebus salah. Kesilapan Kak Yusof selesai. Kita semua berkumpul sini untuk lelongan kawasan sungai. Jom, ikut saya pergi tengok. Tiga kawasan sungai di depan mata. Buka sejam dulu. Masa penerokaan. Untuk kamu semua lihat keadaan sebenar. Lepas sejam,
Saya umumkan harga setiap kawasan. Siapa dapat kawasan terbaik, itu bergantung pada kebolehan masing-masing. Kamu berdua lebih baik mengaku kalah sekarang. Kawasan Sungai Emas ini, saya mesti dapat berani cakap besar macam ni. Kau terlalu yakinlah. Kalau saya berani cakap, berarti saya pasti boleh. Oh? Apa buat kau? Yakin sangat ni? Tak salah tunjuk sikit. Ini, saya beli dengan harga mahal. Dari nenek dukun tua. Peta rahsia seluruh kawasan sungai. Walaupun dah lama, ada sikit rosak, tapi urat naga, titik simpanan harta, semua tepat. Dengan peta ni, kawasan mana untung, mana tak untung, saya tahu sangat jelas. Peta rahsia nenek dukun tua. Ini impian semua orang untuk dapatkannya. Tapi Farid Bakar yang dapat? Jangan risau, Kak Yusof. Saya ada di sini. Peta apa pun tak berguna. Saya pasti tak akan biarkan mereka berjaya. Sepucuk kertas buruk. Pun berani nak tunjuk, saya ada pasukan pengesan bawah air yang paling canggih. Bom letupan, ranjau air berarah, sama ada kapal karam atau batu karang, atau harta yang lebih dalam. Nak buka, buka. Nak letup, letup. Sepatu pun di sungai. Takkan dapat sembunyi. Daripada berdebat di sini, bercakap kosong, lebih baik pergi kaji kawasan sungai. Masa yang digunakan untuk bercakap kosong ini, sepatutnya dikira dalam tempoh sejam itu juga. Hei, kamu. Kenapa berdiri di sini? Tak bergerak? Tak pergi kaji kawasan sungai? Awak tahu apa? Saya dah lama bertindak. Bertindak? You berdiri di sini baik-baik. Cakap apa merepek ni? Dia tak ada peta panduan. Pun tak ada peralatan. Pengesan yang sempurna. Saya rasa dia dah sedar. Tak boleh lawan kami. Jadi dia dah berputus asa. Aisyah Yusof. Kau panggil budak ini? Nak buat malu ke? Lelong sungai belum bermula. Ini cuma fasa tinjauan. Terburu-buru nak simpulkan. Firdaus, kau kurang sabar. Aisyah panggil dia. Tolong awak nilai. Nantikan awak jatuh teruk. Perempuan pandangan sempit. Terlalu naif, Aisyah. Lelong sungai hari ini, awak nantikan dapat lot sungai paling teruk. Yang dapat lot teruk. Cuma awak berdua. Saya pasti tolong Kak Aisyah dapat lot sungai paling berharga. Akhirnya awak berdua akan tewas pada saya. Sekarang berlaga, nanti merana. Cakap besar. Ingat diri dewa? Ya, dewa buaya bantu saya. Lawan awak berdua. Macam serangan dahsyat. Dewa buaya, tolong tinjau segera. Keadaan 3 lot sungai. Jangan tertinggal detail. Lot nombor 1, ada puluhan kontena. Dalamnya ada barang purba, tapi cuma bekas biasa, tak berharga. Lot nombor 2, bawah air ada batu jet mentah. Kualiti boleh tahan. Tinggal lot nombor 3. Biar saya periksa lagi. Lot ini nampak biasa-biasa, tak istimewa. Tunggu. Dasar sungai warna pelik. Ini pasir emas. Seluruh dasar sungai ini dipenuhi pasir emas. Nilainya luar biasa. Kawasan sungai nombor 1 dan 2. Ada khazanah, tapi jauh tak standing. Pasir emas bermutu tinggi di kawasan nombor 3. Pasir emas terletak di lapisan terdalam. Orang Farid dan Karim takkan jumpa. Ini kekayaan kukuh. Mesti tolong Kak Yusof dapatkan. Baik. Masa tamat. Setiap kawasan sungai berbeza. Harga pun berbeza. Saya umumkan harga. Kawasan nombor 1, 100 juta. Kawasan nombor 2, 200 juta. Kawasan nombor 3, 50 juta. Setiap kawasan sungai bernilai tinggi. Siapa boleh rebut? Itu kuasa kamu. Kawasan sungai tak bernilai ini langsung tak berharga. Daripada tak laku, lebih baik jual pada mereka. Saya untung tanpa usaha. Tiada siapa boleh tipu Bos Rahman. Kawasan sungai ini mesti ada muslihat. Tapi saya bawahannya tak boleh tak ikut. Apapun, saya keluarkan duit paling sedikit. Biar dia untung sikit. Aiman Syed, saya cuma beri hak dana. 50 juta. Kau uruskan. Kak Yusof, 50 juta sudah cukup. Kita beli kawasan sungai nombor 3. Orang saya dah siasat habis. Kawasan sungai nombor 3 airnya sangat keruh. Nak lalu kapal pun susah. Tapi dengan duit sikit kau ni, memang layak dapat kawasan nombor 3 je. Sebaliknya, kawasan nombor 1, ada barang berharga yang saya minat. Saya pilih kawasan nombor 1. Aisyah, jangan salahkan abang-abang. Memang kau tak cukup modal. Lagipun tak ada kemampuan. Terima nasib je lah. Kawasan nombor 2 pasti untung. Saya pilih kawasan nombor 2. Kak Yusof, kawasan nombor 3,
pasti akan ada hasil yang kau tak sangka-sangka. Farid Bakar dan Firdaus Karim tu pasti akan menyesal. Aisyah, dengan budak ni, sibuk bagi nasihat karut, kau yang patut menyesal. Saya cuma tengok hasil. Saya nak kawasan nombor 3. Baik. Taruhan dah dibuat, tak boleh tarik balik. Untuk lebih adil, saya dah jemput pakar penerokaan air terunggul dunia, dilengkapi peralatan, pengesan tercanggih, untuk dedahkan nilai sebenar. Setiap kawasan sungai ini, di depan mata semua. Masuk. Bos, Mula. ya, jom. Pakar, tolong tengok. Ini harta dari kawasan saya yang berjaya diangkat. Semua bekas purba dinasti Shang. Nilai tinggi tak? Barangan purba ni keadaan biasa je. Kebanyakannya tak lengkap. Nilai sejarah pun terhad. Tak ada nilai. Koleksi yang tinggi. Anggaran nilainya cuma sekitar 10 juta. Saya beli kawasan tu dengan harga 100 juta. Rugi teruk lah ni. Pakar, ini batu jet mentah dari sektor sungai nombor 2 saya, yang saya korek. Boleh taksir nilainya? Batu-batu ini, kualiti air dan jenisnya memang bagus. Tapi sayangnya saiznya terlalu kecil. Tidak dapat menghasilkan barang bersaiz besar, anggaran awal. Hanya bernilai sekitar 20 juta. 20 juta? Sektor sungai yang saya beli 200 juta. Hanya dapat korek benda-benda tak berharga macam ni? Dah lama saya cakap, kamu pasti akan menyesal. Jangan merepek. Lihat baik-baik. Sektor sungai nombor 3 di belakang kamu tu, selain batu dan lumpur, langsung tak ada apa-apa. Walaupun kami rugi, kamu pun tetap tak akan dapat 1 sen pun. Sektor sungai buruk kamu tu, percuma pun saya tak nak. Aisyah, kali ini kamu betul-betul jatuh teruk. Modal hangus semuanya. Semakin kuat kamu menjerit sekarang, semakin sakit nanti muka kamu kena tampar. Saya pasti tak akan silap pandang. Sekarang, biar kamu lihat dengan mata sendiri, apa sebenarnya yang terkubur. Di dasar sungai ini, Dewa Buaya gali dasar sungai. Apa itu? Kenapa ada cahaya emas? Itu dia. Bos, itu pasir emas. Pasir emas. Seluruh lapisan bawah dasar sungai, penuh padat, dilitupi pasir emas tebal. Mana boleh? Saya pun tak tahu. Dasar sungai ada pasir emas. Pasir emas ni, nampaknya sangat tulen, kualiti terbaik, anggaran awal, sekurang-kurangnya 10 bilion. 10 bilion? Ini memang keajaiban. Rupanya bahagian peta rahsia saya, yang rosak tu, merekod tentang ini. Aisyah Yusof, saya fikir habis-habis, kau pula yang untung. 50 juta jadi 10 bilion. Untung gila. Aisyah Yusof, kau memang bernasib baik. Bukan nasib baik. Saya tak silap pilih orang. Aiman Syed. Kau senjata paling tajam saya? Kad terkuat saya? Terima kasih atas kepercayaan Kak Yusof. Farid Bakar, Firdaus Karim, korang masih tak nak mengaku kalah? Budak, kau cuma bernasib baik. Selain pasir emas tak guna ni, apa yang best sangat kawasan sungai kau ni? Betul. Kawasan sungai kami, boleh teruskan operasi. Kawasan sungai kau ni, habis ambil pasir emas, tinggal lumpur je. Tak, ada lagi bawah pasir emas. Lihat bentuk tu, bukan benda biasa. Dewa Buaya, tolong lihat jelas, apa sebenarnya di bawah pasir emas ni? Memang ada muslihat. Pasir emas ni, macam mana naik ke permukaan? Di bawah pasir emas ini, ada sesuatu lagi rupanya. Bentuk ini seperti runtuhan istana yang tersembunyi di bawah tanah. Saya ingat dalam peta rahsia ada catatan, ini istana singgah kuno Dian, yang hilang ratusan tahun. Tapi di peta jelas-jelas, tak tandakan lokasinya. Kenapa ada di sini? Istana singgah kuno Dian? Ini permata sejarah. Nilai arkeologi dan budayanya. Tak terkira banyaknya. Di bawah pasir emas ada istana. 2 lapis harta karun. Kawasan sungai ini tak ternilai. Dalam kitab Purba Terang disebut, khazanah terakhir, istana singgah bawah air ini, ialah mohor jet warisan negara. Mohor jet warisan negara? Apa itu? Ia lambang kuasa diraja sebenar. Kerajaan kuno Dian.
Bukan saja berkait nasib urat naga, tapi juga menyimpan khazanah terakhir. Sesiapa dapatkannya, dialah orang pilihan langit. Lagi sakti macam tu? Tentu, milikinya, sekaya negara cuma perkara kecil. Yang paling dahsyat, sesiapa pegang mohorjat ini, boleh atas nama warisan purba, perintah semua taikun dunia gelap, tiada siapa boleh lawan. Perintah semua taikun dunia gelap. Tiada siapa boleh lawan. Inilah yang saya idamkan seumur hidup. Mohorjat ini, saya mesti dapatkan. Kak Yusof, dah aku janji, kau akan dapat kejutan. Di dasar sungai, bukan cuma pasir emas, tapi juga mohorjat warisan negara, nilainya tak terhingga. Puas tak? Kali ini kita bertaruh kecil. Untungnya jauh lebih besar. Aiman Syed, kau tak kecewakan aku. Kerja bagus. Sekarang aku pergi, angkat mohorjat ini, serah sendiri pada kau. Hei, orang muda. Jangan terlalu yakin. Mohorjat ini tersimpan di istana, di tempat paling dalam, laluan sungai gelap berliku. Bukan saja lokasi rahasia, tapi juga penuh bahaya. Ramai orang sudah binasa dalam pencariannya. Perjalanan kau kali ini, kemungkinan besar, sia-sia saja. Mohorjat ini, rupanya tersembunyi sangat dalam. Dengan kemampuan aku seorang, susah nak cari. Nampaknya, perlu guna pengaruh Kak Yusof, Farid Bakar, dan Firdaus Karim. Baru boleh berjaya. Mohorjat warisan negara ini mesti jadi milik aku. Farid Bakar, Firdaus Karim, Kak Yusof. Kamu semua, gerak segera. Pastikan cari khazanah ini. Bos, Anda raja kawasan sungai ini. Apa yang Anda nak, semestinya dapat. Tapi mohorjat ini, kebetulan berada di kawasan sungai, yang Kak Yusof beli, Anda nak ambil, tak sesuai rasanya. Aiman Syed betul cakap. Saya sudah beli kawasan sungai ini, maka semua yang ada di dalamnya, sememangnya milik saya. Kalau awak nak ambil terus, awak mesti beri saya alasan yang kukuh. Aisyah, sudah lama ikut saya. Pandangan awak masih cetek juga. Bos, beli kawasan sungai pun, saya dah laburkan 100 juta. Sekarang nak cari harta lagi? Awak pun dengar, mohorjat warisan negara itu bukan senang nak cari. Entah berapa banyak, wang dan tenaga kena habiskan. Saya betul-betul tak larat dah. Betul, bos. Dalam air ni, tak sama macam di darat. Arus bawah deras, bahaya di mana-mana. Sikit-sikit silap, nyawa semua orang. Boleh tinggal dalam sungai ni. Turun sekali ni, risiko amat tinggi. Terlalu bahaya. Lihatlah awak berdua ni, pengecut tak tentu hala. Saya Bos Rahman, pernahkah biar orang bawah berkorban sia-sia untuk saya? Asalkan awak boleh tolong saya, cari mohorjat itu, dan bawakannya pulang dengan selamat di depan saya pasti tak akan sia-siakan sesiapa. Tak akan sia-siakan. Maksud bos, ada ganjaran? Sudah tentu ada. Sesiapa yang dapat cari mohorjat untuk saya, seluruh kawasan sungai ini, saya boleh beri padanya. Kedudukan saya ini pun boleh saya serahkan. Seluruh kawasan sungai ini, dan kedudukan ketua. Ini mimpi yang tak pernah saya berani harapkan. Ketua, awak bergurau ke? Kata-kata saya sentiasa tepat dan tak berubah. Saya takkan bergurau dalam hal sepenting ini. Ketua, saya rela cari mohorjat itu. Reda apa jua bahaya, saya akan gentar mati. Saya juga rela. Saya akan kerahkan semua orang, bawa peralatan, bawa air tercanggih. Pasti saya dapatkan khazanah itu untuk ketua. Kak Jed, apa rancangan awak? Betul nak ikut mereka? Cari mohorjat itu? Saya seorang diri, tak mungkin lawan Ketua Rahman. Lagipun, dia tawarkan ganjaran besar. Seluruh kawasan sungai, malah kedudukan ketua. Kenapa saya nak tolak? Baiklah. Kak Jed, jangan risau. Saya pasti tolong awak dapatkan mohorjat itu. Misi cari harta ini sangat penting. Kalau Farid dan Firdaus dapat mohorjat dulu, saya Jed Yusof, takkan ada tempat berdiri lagi. Kak Jed, jangan risau. Saya adalah kekuatan terbesar awak. Cuma mohorjat warisan negara. Saya pasti tolong awak dapatkan. Kalau awak boleh bantu saya jadi raja kawasan sungai ini, maka awaklah orang kepercayaan raja. Aku cuma nak bawa rakyatku pulang. Tapi, jadi lelaki Kak Yusof memang kehormatan terbesar dalam hidup aku. Bos, Aisyah Yusof, sedia bantu awak cari mohorjat warisan negara. Bagus. Memang 3 orang pembantu, paling handalku. Siapa dapat duduk di takhta tertinggi ini, bergantung pada cara masing-masing. Kalau Kak Yusof dapat mohorjat itu, naik ke atas kepala kita, nanti kita berdua tak ada nasib baik. Lebih baik kita bekerja sama. Aku pun ada niat sama. Awak ada peta rahsia, aku ada peralatan bawah air kelas pertama. Kita bekerja sama,
pasti dapat cari Mohorjet itu. Lebih awal. Nanti, kita berdua jadi raja bersama. Halau dia terus. Keluar dari kawasan ini. Kak Yusof, cari harta tak sama beli kawasan sungai. Tak boleh harap nasib baik sahaja. Aku nasihat awak menyerah awal. Bila aku dengan Karim dapat Mohorjet, kami akan lantik awak jadi hamba paling tinggi pangkat macam mana? Nak aku ikut arahan awak? Awak tak layak. Besar sungguh mulut awak. Kami ada peralatan, ada orang. Awak punya sisi, cuma ada seorang hamba hina pandai cakap kosong. Berani nak masuk campur? Banyak orang dan peralatan. Pun macam mana? Aku seorang saja, boleh lawan angkatan yang amat besar. Kamu berdua, berani tak bertaruh dengan aku? Tak tahu mati. Apa kau nak bertaruh dengan kami? Ada modal ke? Mana mungkin dia tak ada? Modalnya ialah aku. Semua sumber di tangan aku, Kak Yusof. Baik. Kalau begitu bertaruhlah. Siapa yang kalah, serahkan semua, aset, saham dan kawasan, serta merta keluar dari sungai ini. Jangan sampai pijak semula buat selama-lamanya. Baik. Aku terima bagi pihak Kak Yusof. Kak Yusof, tenang. Aku pasti menang. Kata sudah ditetapkan. Bermakna janji maut. Ikut aturan jalanan. Mesti ada perjanjian bertulis. Pemenang ambil semua. Yang kalah tak boleh tarik balik. Aiman Syed, kau pasti kalah. Tanda tangan perjanjian ini, nyawa kau tak akan selamat. Aku takut ke? Siapa kalah, siapa menang? Belum tentu lagi. Taruhan sudah ditetapkan. Sekarang, masing-masing tunjuk kebolehan. Cepat turun ke sungai. Cari Mohorjet warisan negara. Aiman Syed. Misi cari harta kali ini bukan main-main. Semua orang dan sumber aku sedia untuk kau guna. Kak Yusof, aku pernah kata, aku seorang boleh lawan pasukan besar. Bukan cakap kosong. Itu keyakinanku untuk menang. Keyakinan kau ni memang tiada tandingan. Tapi aku suka semangat kau macam ni. Kau buat je lah. Aku sentiasa di belakang kau. Kak Yusof, tenang. Aku pasti tak akan kecewakan kau. Dewa Buaya, cepat bawa aku masuk ke istana di dasar sungai. Istana persinggahan ini amat rumit. Bagi orang biasa, nak cari Mohorjet susah macam nak naik ke langit. Tapi bagi Dewa Buaya, yang kuasai seluruh sungai ini, ianya mudah sahaja. Mohorjet ini pasti berada di tempat aura khazanah paling kuat, tenaga halus berkumpul. Dewa Buaya, cepat bawa aku pergi. Cahaya jet putih memancar, dikelilingi alat sakti. Jumpa! Mohorjet warisan negara. Pasti berada di sebalik pintu batu ini. Dewa Buaya, hantam pintu batu ini. Keluarkan Mohorjet. Alamak. Ini sepatutnya kawasan teras istana. Pintu batu yang dibina ternyata begitu keras. Dewa Buaya pun susah nak gerakkannya. Berhenti Dewa Buaya. Jangan hantam lagi. Kau boleh mati. Tak apa. Kita dah jumpa lokasi Mohorjet. Itu dah separuh kemenangan. Kata nak cari Mohorjet, budak ni pula berdiri kat sini tak bergerak. Jangan-jangan dia dah takut sampai jadi dungu. Bos, saya rasa si tampan ni pengecut takut hal. Dia dah tahu dia akan kalah. Lebih baik, saya tembak saja dia. Tak payah menyekirkan mata. Siapa kata saya pasti kalah? Saya bukan tak kalah. Malah dah jumpa lokasi Mohorjet warisan negara. Cepat sangat jumpa. Mana boleh? Mohorjet kat mana? Cepat beri pada saya. Dari Dewan Utama Istana, turun 20 meter, ada satu parit rahsia.
Ikut parit itu ada pintu batu. Mohon lihat, di sebalik pintu batu itu. Malangnya, pintu batu itu terlalu tebal. Saya belum dapat membukanya untuk mengambil mohorjet. Bos, Aiman jumpa Mohorjet. Kita menang. Kak Yusof, awak terlalu gelojoh. Dia cakap jumpa, terus betul jumpa. Budak ni langsung tak turun sungai. Cuma berdiri sini pejam mata. Boleh jumpa mohorjet. Mana mungkin? Cakap kosong semuanya. Nak menang pertaruhan, tipu macam ni. Pun dia berani. Saya rasa dia dah tak nak hidup lagi. Saya tipu atau tak, bos suruh orang pergi tengok. Nanti tahu benar atau tidak. Pak Zulkifli, ikut kata Aiman, pergi lokasi itu dan periksa. Mari. Kita beratus-ratus orang dengan peralatan pengesan bawah air terbaik. Bayang mohorjet pun tak nampak. Hai, awak seorang boleh jumpa mohorjet? Tipu siapa? Saya rasa dia cuma nak jaga air muka. Takut kalah teruk sangat. Buat-buat aksi. Nak cari jalan keluar. Aiman, kalau berani tipu saya, nyawa awak habis. Bos, mana saya berani? Saya buat-buat atau memang ada kebolehan? Nanti semua tahu. Bos, sudah jumpa. Mohorjet ditemui. Boleh pastikan? Kami ikut lokasi. Jumpa pintu batu itu. Setelah imbasan peralatan, aura di dalamnya sangat padat. 100% mohorjet itu. Hahaha. Bagus sekali. Si Komel, rupanya kau benar-benar jumpa mohorjet. Bos, Aiman Syed. Memang jumpa Mohorjet. Kata-kata anda berharga. Sudah tiba masanya tunaikan janji. Mulai hari ini, akulah tuan baharu, kawasan sungai ini. Kak Yusof, kau terlalu gairah nak naik takhta. Kamu cuma jumpa lokasinya, tapi tak ada kemampuan untuk ambil mohorjet dan serahkan pada bos. Itu ke dikira menang? Betul. Tahu lokasi pun apa gunanya? Hanya bila mohorjet itu dihadapkan pada bos, barulah dikira menang. Kak Yusof, Farid Bakar dan Firdaus Karim betul. Tak serahkan mohorjet ke depan aku. Ganjaran ini, kau belum layak terima. Cepat. Ikut lokasi tadi, segera pecahkan pintu batu, bawa mohorjet pada aku. Bawa bom letupan, ranjau air, semua peralatan pemecah pintu yang kuat. Semua bawa. Pintu sekeras mana pun, kita ledakkan jadi debu. Pergi. Aiman Syed. Farid Bakar dan Firdaus Karim bekerjasama. Mereka ada peralatan canggih lagi. Pasti boleh pecahkan pintu batu dan ambil Mohorjet. Sekarang, kita akan kalah. Kak Yusof tenang. Selagi ada saya, mereka takkan boleh buat apa-apa. Kenali diri dan lawan. Pasti menang titik pertemuan. Aku pergi tinjau dulu. Baik. Dewa Buaya, bawa aku segera ke tempat mohorjet itu disembunyikan. Banyaknya peralatan letupan canggih. Nampaknya pintu batu ini akan diletupkan sebentar lagi. Bila kamu dapat mohorjet itu, itulah masa terbaik aku bertindak. Mohorjet ini pasti jadi milik aku. Haha. Bila orang kita dapat mohorjet, kita berdua jadi tuan baharu, penguasa kawasan sungai ini. Hahaha. Bagus sekali. Akhirnya hari ini tiba. Hong Yu, kali ini, kamu kalah teruk. Serahkan semua aset dan kawasan kuasa kamu. Keluar dari sini. Xie Zhang ya. Kali ini, kita akan betul-betul akan kalahkan. Tenang. Tak mungkin kita kalah. Walaupun mereka dapat mohorjet, belum tentu mereka berupaya membawanya ke sini. Budak, mati dah dekat masih berani cakap besar. Bila aku kuasai sini. Perkara pertama, aku hapuskan kau. Biar kau tahu, akibat lawan aku menguasai sini, aku rasa kau takkan ada peluang. Tak ada peluang? Buka mata kau. Lihat baik-baik. Orang kita sedang bawa berlaju dengan mohorjet menuju ke sini. Hahaha. Bahu. Yikon, memang aku tak silap pilih kamu. Asalkan, mohorjet itu sampai ke tangan aku. Seluruh kawasan sungai ini. Nanti kamu yang berkuasa. Terima kasih, bos. Tempat ini pasti milik kita berdua. Tunggu sebentar. Kita akan raih kemenangan. Nanti saya lihat macam mana kamu. Tewas teruk. Belum tentu siapa yang kalah. Jangan raihkan terlalu awal. Abang Karim, hati-hati nanti. Kaki sendiri yang sakit. Berani lagi menipu. Nak kena tampar ya. Saya tipu ke tak? Lihat sana sendiri. Bot mewah tu
Kenapa tiba-tiba terbalik? Lagi nak dapat mohor jet? Tapi sekarang, semua musnah. Mohor jet saya. Terjun ke sungai. Dan hilang begitu saja? Betul pula kata budak sial tu. Mana Aiman Syed? Dia pergi mana? Budak ni pasti dah lari. Kalau kita tak menang, dia pun tak akan senang. Saya di sini. Memang Aiman Syed. Apa yang dia pegang tu? Mohor Yed. Saya dah dapat. Aiman Syed, kau betul jumpa mohor jet? Kak Yusof, saya dah janji takkan mengecewakan. Orang yang saya minati. Memang luar biasa. Bos, mohor jet itu Aiman Syed yang angkat naik. Kita menang? Menang apa? Pintu batu itu kami yang buka. Mohor jet pun kami yang ambil dulu. Kalau menang, kami yang menang. Betul, tinggal selangkah lagi. Mohor jet ini sampai ke tangan kami. Tapi terlepas ke sungai, Aiman Syed cuma ambil peluang selam dan kutip. Pada dasarnya, cuma ambil untung tanpa usaha. Perbuatan macam ni. Bolehkah dikira menang? Menang mulut tanpa asas. Lokasi mohor jet ini, saya yang jumpa. Sekarang pun saya yang bawa dia hadap bos. Mana tak kira menang? Mohor jet kami yang buka pintu batu dan ambil. Memang usaha kami. Kalau tak ada saya, awak berdua si comel ni, bayang mohor jet pun tak nampak. Berani nak rampas usaha saya? Kau ni orang tak layak. Si comel berani cakap besar, pandang rendah kat kami berdua. Orang macam ni tak payah layan. Saya sekarang hantar kau jumpa Raja Maut. Berhenti. Kamu kalah? Sakit hati nak gaduh? Tak malu ke? Ramai orang. Tengok ni, mohor jet. Memang Aiman Syed yang bawa balik. Dia memang hebat. Kau dengan Firdaus Karim berdua, campur sekalipun, tak boleh lawan. Sejari dia pun. Aisyah, kau nak pertahankan? Seorang si comel nak lawan kami? Lawan? Adakah antara kita pernah wujud langsung persahabatan? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Takkan berlembut. Berhenti. Kalau kau lelaki sejati, serang aku saja. Jangan ganggu Kak Yusof. Baik. Kau pun nak halang aku? Tak sedar diri. Kalau begitu, aku hantarkan kau pergi. Farid Bakar, letak senjata itu. Kalau kau berani buat hal, aku, Aisyah Yusof, sanggup korbankan nyawa. Takkan lepaskan kau? Si celaka ni mati. Jasa tu jadi hak kita. Nak aku lepaskan dia? Jangan harap. Cepat Farid Bakar. Habiskan dia. Bos, kalau tak ada Aiman Syed, mohor jet ni mustahil dapat. Janganlah biarkan Farid Bakar dan Firdaus Karim buat sesuka hati. Farid Bakar, senjata tak kenal kawan. Kalau kau lepaskan tembakan ni, dia memang takkan hidup lagi. Bos, aku dengan Firdaus Karim, untuk dapatkan mohor jet ni, sudah banyak berkorban. Tambahan pula, ini berkaitan pertaruhan. Antara aku dengan Aisyah Yusof, si celaka ni berani curi jasa kita. Hari ini dia mesti mati. Bos, dia tu cuma si comel saja. Kalau mati, jadi tanah lumpur di Sungai Mahara. Tak payah bos susah hati. Aisyah Yusof, Farid Bakar dan Firdaus Karim, cakap pun ada betulnya. Kamu semua adalah orang kepercayaan aku. Aku tak boleh berat sebelah. Hal ni, kamu uruskanlah sendiri. Lagipun mohor jet dah jumpa. Tak payah aku pertahankan seorang hamba buruh yang tak penting dan buat marah orang kepercayaan aku. Kamu semua, Nampaknya, harapan saya pada Bos Rahman untuk menolong sudah mustahil. Saya mesti cari cara selamatkan diri sendiri. Aiman Syed, kau berulang kali mempermalukan saya. Hari ini saya akan pastikan kau mati di tangan saya. Lihat lagi kau berani sombong. Tunggu. Farid Bakar, kalau kau berani tembak, saya akan campak mohor jet ini ke dalam sungai. Supaya usaha kamu habis sia-sia. Aiman Syed, kau nak buat apa? Jangan buat perkara bodoh. Bos, kenapa perlu takut? Walaupun dia betul-betul campak mohor jet ke sungai, saya tetap boleh cari balik. Betul. Kami ada pelbagai peralatan korek canggih. Bukan setakat mohor jet ini, jarum pun kami boleh korek naik. Aiman Syed, kau nak ugut kami dengan cara ini? Sia-sia saja. Oh ya? Bagaimana kalau saya campak mohor jet ini? Bukan ke sungai, tapi ke mulut buaya. Macam mana kamu nak cari? Mulut buaya? Kau ni merepek apa? Cepat beri mohor jet itu. Saya merepek atau tidak? Nanti kamu tahu. Dewa buaya, tolonglah saya. Tak pernah nampak buaya sebesar ini. Buaya ini sungguh gagah dan perkasa. Lihat saiznya. Pasti sudah hidup ratusan tahun. Sungai Mahal di negara Aruna. Memang ada legenda jelmaan buaya dewa sungai? Mungkinkah? Inilah dewa sungai yang legenda itu. dewa sungai. Ia benar-benar dewa sungai. Bos, sekarang kau percaya akan kemampuan Aiman Syed? Buat misteri palsu, Aiman Syed ini cuma si comel. Mana mungkin dia mampu kawal buaya gergasi ini? Aku ada keupayaan atau tidak? Suruh buaya ikut kata. Kamu buka mata lebar-lebar.
Dan lihat sendiri. Dewa buaya. Buka mulut. Dewa sungai benar-benar. Ikut semua arahan Aiman Syed. Sekarang kamu mesti percaya. Mohorjet ini dibawa balik oleh Aiman Syed. Bos, memandangkan kau tak akui. Mohorjet ini ku ambil untukmu. Maka sekarang aku akan campaknya ke mulut buaya gergasi ini. Ia akan hancur berkecai. Berapa banyak peralatan canggih, berapa banyak orang kau punya, takkan jumpa lagi. Tunggu! Aku dah kata, siapa hantar Mohorjet ke depan aku? Dialah pemenang. Mohorjet ini, kau yang bawa balik. Pemenang. Bos, kenapa awak terancam oleh dia? Dia cuma berlakon. Diam. Aiman Syed lah yang tolong saya. Dapatkan Mohorjet itu. Patut saya beri ganjaran. Nak bunuh dia, bermakna lawan saya. Letak senjata. Bos, Aiman Syed ini cuma Shikomel. Jangan sampai awak terkawal olehnya. Farid Bakar, arahan saya pun, awak tak nak dengar? Letak. Budak, nasib kau baik. Hari ini, saya simpan nyawa kau. Aiman Syed, sekarang Mohorjet itu boleh beri pada saya. Dewa buaya, terima kasih tolong lagi. Bos, saya dah dapatkan Mohorjet. Jadi pertaruhan Kak Yusof dengan Farid Bakar dan Firdaus Karim. Masih sah kan? Hitam putih yang jelas, ada buktinya. Semestinya sah. Farid Bakar, Firdaus Karim, memandang kamu dah kalah. Kamu mesti serahkan semua kawasan dan aset. Keluar dari sini, dan jangan kembali. Aiman Syed, walaupun Mohorjet ini, kau yang dapat, macam mana kau nak jamin? Mohorjet ini betul-betul asli? Pada pandangan aku, ini cuma sebiji batu jet tak berguna. Langsung tak berharga. Ini cuma barang dewan. Kau buat untuk tipu bos. Aiman Syed, kau berani tipu aku dengan barang palsu. Bos, aku sanggup jamin dengan nyawa aku, Mohorjet ini memang datang dari istana singgah bawah air. Pasti asli. Ya bos, Aiman Syed jujur dan terus terang. Perangainya tak perlu diragukan. Dia pasti takkan guna Mohorjet palsu untuk menipu. Tolong jangan percaya cakap Farid Bakar dan Firdaus Karim. Mereka cuma mengarut. Asli atau palsu, aku sendiri boleh nilai. Tak payah korang banyak cakap. Kau periksa Mohorjet ini baik-baik. Selidik dengan teliti. Lihatlah, adakah ia benar-benar asli? Baik. Macam mana? Dah nampak? Asli atau palsu? Bos, Mohorjet di istana singgah adalah khazanah paling berharga dan paling misteri di dunia. Catatan mengenainya amat sedikit. Tiada siapa pun tahu rupa sebenarnya. Saya cuma boleh lihat bahan ini agak baik, tapi sama ada tulen atau palsu. Saya benar-benar tak dapat bezakan. Mohorjet ini jelas tulen. Kenapa tak boleh bezakan? Kan saya dah cakap, Mohorjet ini palsu. Aiman Syed demi menang lawan kami, kau sanggup lakukan apa sahaja. Siapkan Mohorjet palsu untuk tipu bos. Cuma mengawal seekor buaya saja. Apa yang boleh dibuktikan, palsu tetap palsu. Bos, jangan sampai tertipu dengan budak ini. Aiman Syed, tipu saya, akibatnya cuma mati. Bos, janganlah dengar cakap Farid Bakar dan Firdaus Karim. Sebelah pihak saja. Aiman Syed, dia pasti takkan tipu bos. Bos, berani mana saya nak tipu bos? Mohorjet ini memang tulen. Cuma pakar ini tak profesional saja. Kata-kata kosong tak boleh dipercayai. Apa bukti awak? Buktikan Mohorjet ini asli? Tak ada bukti. Hari ini, hari kematian awak. Kuasa tembus pandang saya, walaupun boleh nampak nilai sebenar Mohorjet, tapi tak boleh dijadikan bukti yang kukuh. Nampaknya, untuk buktikan Mohorjet ini asli, perlu cari cara lain. Bos, walaupun buat masa ini, saya tak dapat buktikan Mohorjet ini asli, tapi saya pasti cari bukti. Saya minta bos percaya saya, beri satu peluang lagi. Maknanya tak ada bukti? Aiman Syed, awak tipu bos dengan barang palsu. Sampah macam awak, patut dihukum mati. Bos, biar saya hapuskan dia. Mari, tangkap Aiman Syed. Siapa berani sentuh dia? Aisyah Yusof, Aiman Syed orang bawah awak. Awak berani tipu bos dan lindungi dia? Korang berdua memang sekutu. Dua-dua sama jahat. Oh, saya faham. Rupa-rupanya korang berdua dah lama rancang semua ni. Bersekongkol tipu bos, tujuannya untuk rebut kawasan sungai. Jangan fitnah. Saya dan Kak Yusof berkelakuan bersih dan jujur. Kami sama sekali bukan orang macam yang kamu tuduh. Saya rasa kamu cuma tak nak kalah. Nak fitnah kami untuk menang balik. Sungguh tak tahu malu langsung. Cukup cakap, dengan orang macam kamu, tak ada apa nak dibincang. Ikat Aiman Syed dan Aisyah Yusof, lemparkan mereka ke dalam sungai. Bos,
Adakah bos sanggup lihat sahaja Firdaus Karim dan Farid Bakar bunuh kami? Selama ini, saya setia pada bos. Janganlah begini. Aisyah, kamu tahu peraturan saya. Hasil tipu saya. Hanya maut menanti. Nak hidup, kamu mesti buktikan Mohorjet ini asli. Kalau tidak, saya pun tak boleh selamatkan kamu. Mohorjet ini, khazanah berusia ribuan tahun. Tiada catatan sejarah nak buktikan kesahihannya. Sungguh sukar. Saya dah beri peluang. Tak ada bukti. Saya pun tak berdaya. Aisyah, jangan buang masa. Cepat bawa mereka ke sungai dan selesaikan. Tunggu. Saya ada cara nak buktikan Mohorjet ini asli. Berhenti. Cakap. Kau ada cara tak nak buktikan? Mohorjet ini ditemui dari istana bawah air. Istana itu walaupun runtuh, tapi dalamnya mesti ada fail rahsia tersimpan. Asalkan jumpa rekod yang catat pasal Mohorjet, boleh buktikan ia asli. Istana itu besar sangat, mana-mana pun runtuhan. Nak suruh kau cari dokumen Mohorjet? Itu cuma mimpi. Aku rasa mereka ni cuma nak tunda masa. Untuk diri sendiri lari, cari peluang saja, seluruh kawasan sungai dalam kawalan kau. Orang kau di mana-mana. Nak lari ke mana aku? Aku cuma nak bukti Mohorjet ni asli, bukti aku tak bersalah. Bos, Aiman Said berjaya cari pasir emas, jumpa istana singgah, bawa Mohorjet sampai depan bos. Ini tunjuk dia memang berkebolehan. Berilah dia satu peluang lagi. Bos, janganlah bos terpedaya dengan tipu hela budak ni. Dia berani sangat sampai berani buat Mohorjet palsu. Nak tipu bos. Pasti dia berani buat perkara lebih teruk. Ini, Bos pun harap Mohorjet ni asli kan? Asalkan aku boleh sahkan keasliannya, bos akan dapat kuasa mutlak dan kekayaan. Kalau kau bunuh aku dan Kak Yusof, Mohorjet itu akan jadi besi buruk selama-lamanya. Pilihan mana untungkan kau? Kau pasti faham. dia ada betul. Biarkan dia cuba. Kalau dia boleh buktikan Mohorjet ini asli, itu keuntungan besar untuk aku. Kalau tak boleh buktikan, aku pun tak rugi apa-apa. Bunuh dia lepas tu. Tak terlambat. Baik. Aku bagi kau peluang terakhir. Aku buka seluruh kawasan sungai. Kau cari bukti. Bos, budak ni tak semudah kau sangka. Nak lepaskan dia ke, bos? Bagaimana kalau dia lari atau dia sembunyi di tempat rahsia? Kalau macam tu, kau kena tipu lah. Pergi. Ikat dan bawa ke sini. Semua hamba buruh dari negara Suria. Aiman Syed, aku bagi kau sebentar sahaja. Kalau kau berani lari atau main tipu, rakyat kau dan Aisyah Yusof jangan harap boleh hidup keluar. Bos, saya tak akan kecewakan bos. Saya pergi sekarang cari bukti Aiman Syed. Nyawa saya di tangan awak. Mesti berjaya. Tak boleh gagal. Kak Yu, jangan risau. Walaupun bukan untuk diri sendiri, saya akan lakukan untuk awak dan buruh Cina yang lain. Istana bawah air ini, saya akan gulingkan sepenuhnya untuk buktikan Mohorjet ini asli. Kalau Aiman Syed betul-betul jumpa sesuatu yang buktikan Mohor ini asli, kita akan dapat masalah besar. Kita tak boleh biarkan duduk diam saja. Mesti cari cara halang dia. Jangan risau. Istana tu besar dan rumit. Walaupun dia jumpa bukti, takkan cepat dia balik. Saya hantar 2 orang ikut dia. Iwak memang ada cara. Dengan begini, kita boleh kekalkan kedudukan kita dan kepentingan kita. Iwak berdua ikut dia diam-diam. Jangan sampai Aiman Syed balik hidup-hidup. Nak cari dalam masa yang singkat. Rekod rahsia Mohorjet bukan senang. Tapi saya, Aiman Syed, ada klon buaya dan kuasa tembus pandang. Apa pun dalam sungai ni, tak ada yang susahkan saya. Dewa buaya. Ikut saya ke istana bawah air. Cari rekod gulungan rahsia. Istana ni luas tak bertepi. Nak cari buta-buta, bila jumpa gulungan rahsia Mohorjet. Memandangkan ia tentang Mohorjet, pasti tersembunyi di tempat paling rahsia dan berharga dalam istana. Dewa buaya, mari kita masuk ke bilik rahsia. Cuba nasib. Inilah bilik rahsia Raja Dian. Apa ini? Mungkinkah inilah kitab rahsia Mohorjet yang aku cari? Ini aksara kuno Dian. Aku langsung tak faham. Macam mana ni? Memandangkan mata aku ini, ada kuasa tembus pandang, maka makna sebenar tulisan purba ini, bolehkah terus dilihat? Aku cuba sekarang. Kitab rahsia Mohorjet. Bagus. Mata dewa aku ini boleh terjemah tulisan purba. Pasti ada catatan terperinci tentang Mohorjet di dalamnya. Di kitab ini tertulis, Mohorjet diukir daripada jet putih bermutu tinggi, satu sudut bersawat emas, dan terukir toten naga berlingkar,
Catatan dan gambar ini sama persis dengan mohor yang aku dapat. Ini cukup buktikan. Mohor yang aku dapat itu asli. Baiklah. Aku bawa kitab rahsia ini balik. Nak tengok Farid Bakar dan Firdaus Karim. Nak buat alasan apa lagi? Orang Farid Bakar, semua beri laluan. Kitab rahsia yang aku bawa ini, bukti penting untuk mohor Jet. Kalau rosakkan rancangan Bos Rahman, kamu semua akan kena hukum. Bakaran stanggi ini hampir habis. Aiman Syed pasti dah lari. Aisyah Yusof, kau dan hamba buruh ini, hari ini pasti mati. Kamu nak bunuh kami untuk dendam rahsia. Beraninya kau Farid Bakar. Berani berselindung di belakang Bos Rahman. Hantar orang bunuh aku diam-diam. Bos tak payah tunggu lagi. Si Aiman Syed ni memang takkan balik. Aku akan uruskan Aisyah Yusof sekarang. Dengan semua hamba hina ini. Firdaus Karim, stanggi itu belum habis. Apa kau gelisah sangat? Aiman Syed pasti akan jumpa bukti. Dan pasti akan balik. Jangan harap kamu boleh bunuh aku semudah itu. Kamu ingat, betul-betul boleh bunuh aku? Aku akan tunjukkan sekarang. Apa akibatnya ganggu aku? Dewa Buaya. Tolong aku. Hahaha. Stanggi dah habis. Si Aiman Syed ni memang tak boleh harap. Bos masa dah habis. Aiman Syed masih belum balik. Aku akan uruskan sendiri. Habiskan nyawa Aisyah Yusof. Dengan semua hamba buruh ini. Bos, Aiman Syed pasti akan balik. Jangan biar Farid Bakar dengan Firdaus Karim buat sesuka hati. Apa yang aku kata mesti ditepati. Walaupun kau anak buah paling aku hargai, aku tak boleh pilih kasih. Memandangkan Aiman Syed belum balik, tak boleh buktikan ketulenan mohor Jet. Maka kamu semua mesti mati. Mati, teruskan. Berhenti. Aiman Syed, memang aku tahu. Kau pasti kembali. Aku hantar ramai orang. Aiman Syed masih hidup pulang. Mana boleh jadi? Aiman Syed, kau balik pun apa gunanya? Pulang tangan kosong. Masih tak boleh buktikan mohor Jet tu asli. Takkan boleh ubah nasib mati kau semua? Hahaha. Siapa kata aku pulang tangan kosong? Aku jumpa kitab rahsia mohor Jet. Ia boleh buktikan mohor Jet tu asli. Ia boleh buktikan mohor Jet tu asli. Berhenti. Lepaskan Aisyah Yusof dan hamba buruh ini. Semua. Apa tulisan celaka ni? Langsung tak faham. Alamak, aku lupa. Aku ada kuasa tembus pandang. Boleh baca dengan mudah aksara purba dalam kitab rahsia mohor Jet. Tapi mereka semua orang biasa. Langsung tak kenal aksara purba macam ni. Susah sekarang. Kitab rahsia mohor Jet apa? Coretan tak bermakna je. Aiman Syed, kau nak tipu bos dengan barang buruk ni? Kau ingat kami budak-budak ke? Kau faham apa? Ini aksara kerajaan kuno Dian. Terang-terang tertulis, bentuk dan ukuran mohor Jet. Sama tepat dengan mohor Jet yang aku bawa balik. Ini bukti kukuh mohor Jet tu asli. Berani lagi nak berdalih? Bos, janganlah percaya kata-kata bohongnya. Dia ni cuma nak dapatkan kepercayaan bos dengan barang tiruan. Aiman Syed, aku dah beri peluang. Tapi kau masih main-main. Kau ingat, gelaran Raja Maut Iblis aku, main-main ke? Jemput dia keluar. Bawa dia pergi, tembak mati serta. Tunggu dulu. Bos, lihatlah. Gambar mohor Jet di sini. Sama macam yang Aiman Syed cari untuk bos. Betul sama. Bos, gambar mohor Jet ini pasti Aiman Syed suruh orang salin daripada mohor yang dicari. Tak boleh dipercayai. Betul. Bos, cuma gambar mohor Jet. Tak buktikan apa-apa. Aiman Syed ni pasti palsu sama nampak asli. Berkali-kali tipu bos. Jangan dilepaskan. Aiman Syed, aku hampir tertipu lagi. Tak sangka peta buruk ini. Rupa-rupanya, cara kau tipu aku lagi. Bos, Farid Bakar dan Firdaus Karim anggap aku duri dalam daging. Kali ini, mereka cuma nak buang Aiman Syed, potong tangan kanan aku. Kitab rahsia ini cuma susah nak faham, tapi tak semestinya ia palsu. Tulisan dalam kitab purba ini, bolehlah cari orang terjemah. Bukan perkara susah sangat. Kalau dah diterjemah, dan ia memang palsu, barulah buat apa-apa padaku. Cepat periksa kitab rahsia ini.
Ada tanda-tanda palsu tak? Dengan apa yang tercatat di sini? Semuanya tulis apa? Ya. Bahan gulungan kulit halus. Yang digunakan dalam kitab purba ini memang hasil zaman kerajaan kuno Dian. Cuma, tulisan di atasnya terlalu sukar dan kabur. Aku pun tak kenal. Kalau tak selesaikan masalah, buat apa aku simpan kau? Aku nasihat kau. Baik fikir elok-elok sebelum jawab. Bos, saya akan hubungi sarjana penterjemahan paling berwibawa dalam bidang ini. Segera tentukan kandungan yang tercatat di sini. Pergi cepat. Ya. Dengar tak? Pakar dah cakap sendiri. Ini hasil kerajaan kuno Dian. Bukan barang tiruan langsung. Ini mohorjet sebenar. Gulungan kulit tu memang dari kerajaan kuno Dian. Tapi tak semestinya catatan di atasnya berkaitan mohorjet. Mungkin cuma kitab purba biasa dibawa untuk tipu kita saja. Betul. Apa yang tertulis di sini, dia pasti tak faham satu pun. Berani lagi berlagak bangga, kata itu kitab rahsia. Sungguh nak cari maut. Siapa kata saya tak faham? Jangan ukur kemampuan saya dengan kebodohan kamu berdua. Saya nasihatkan, fikir baik-baik. Bila pakar sahkan mohorjet ini adalah asli, apa kamu nak buat? Saya percaya Aiman. Kalau dia nak buat palsu, boleh saja buat satu yang semua orang faham. Kitab rahsia mohorjet. Kenapa susah-susah cari masalah sendiri? Aisyah, jangan buat berani bodoh. Bila pakar balik, kebenaran akan terbongkar. Kamu dan Aiman Syed takkan selamat. Aiman Syed, mohorjet ini palsu. Kitab rahsia tu pun palsu. Kalau kamu akui palsu sekarang, saya mungkin boleh biarkan mayat kamu masih sempurna. Kalau tak, saya pasti buat kau mati tanpa kubur. Perkara yang tak saya buat, kenapa saya nak mengaku? Saya hidup atau mati belum tentu, tapi saya berani jamin. Nanti pakar balik, kalian pasti akan disebabkan kebodohan sendiri. Bayar harganya. Sial dah nak mati masih berani biadab. Nak cuba tak saya sekarang saja patahkan kaki kau, bos? Bos, keputusan dah keluar. Kitab rahsia mohorjet ini memang tulen. Apa? Kitab rahsia mohorjet ini betul-betul tulen? Macam mana boleh? Kau pasti? Tak silap ke? 100% pasti. Sarjana penterjemahan telah terjemah semua kandungan dalam naskah purba ini. Naskah terjemahan ini ialah bukti terbaik. Ternyata semuanya catatan tentang mohorjet. Ini pasti kitab rahsia mohorjet. Dengan kitab rahsia sebagai bukti. Kebenaran sekarang sepatutnya dah jelas. Sekarang, boleh buktikan saya tak tipu? Kalian ada apa lagi nak cakap? Walaupun kitab rahsia ini tulen, tapi itu tak bermakna mohorjet yang dibawa balik pun tulen juga. Saya setuju dengan Farid. Bos, yang penting ialah mohorjet itu sendiri, bukan gulungan kulit ini. Kitab rahsia buruk ni, paling-paling, cuma barang purba biasa. Saya rasa kalian ni memang berjuang sampai saat akhir. Bos, memandangkan kitab rahsia mohorjet ini tulen. Dalam naskah terjemahan ini, pasti ada catatan tentang bentuk mohorjet. Kamu boleh bandingkan. Ketulenannya akan ketara segera. Betul kata kamu. Saya akan buat perbandingan sekarang. Naskah terjemahan jelas menyatakan, mohorjet warisan negara diperbuat daripada jet putih berkualiti tinggi dengan satu penjuru berlapis emas. Di atasnya juga terukir corak naga melingkar. Betul. Mohorjet ini memang sama persis dengan catatan. Tiada langsung perbezaan. Nampaknya mohorjet ini memang tulen. Tahniah, bos. Dapat mohor warisan sejati ini, pasti bos akan terus melonjak naik, digerungi seluruh pelosok. Aisyah Yusuf, saya dah nampak budak di sisi kamu ini berani dan bijak. Ada kemahiran luar biasa. Dia pasti bukan orang biasa. Orang sepertinya, bukankah dia khazanah terbesar kamu? Terima kasih atas pujian, bos. Saya cuma buat apa yang sepatutnya. Farid Bakar, Firdaus Karim, sekarang boleh dibuktikan. Mohorjet yang saya bawa balik ini tulen. Dan kamu berdua akhirnya tewas kepada saya. Kamu kalah. Tepati janji pertaruhan. Serahkan segera semua aset dan wilayah kuasa di tangan kamu. Keluarlah dari kawasan sungai ini. Kak Yusuf, hati kamu yang gelojoh nak menang ni, memang tak boleh sorok langsung. Aku tak percaya. Sekeping mohorjet kecil ni, boleh tolong bos? Kuasai semua kuasa haram. Menguasai kuasa mutlak dan kekayaan. Korang terlalu naif lah. Walaupun mohorjet ni memang tulen, tapi zaman sekarang ni, berapa ramai sebenarnya yang akan ikhlas tunduk? Mohorjet ni ada kuasa ajaib apa sebenarnya?
sampai boleh buat semua tycoon. Dunia gelap. Rela ikut arahan saya. Bos, dalam naskah terjemahan ada catat. Mahorjet ni bukan sekadar lambang pewarisan negara, tapi simbol mandat dari langit. Orang dalam dunia ni tak takut orang ganas. Cuma takut orang pilihan langit, tambahan pula. Dalam Mahorjet ni, ada rahsia yang amat besar. Satu, rahsia yang boleh ubah segalanya. Rahsia? Rahsia apa? Rahsia tu ialah peta induk seluruh khazanah terukir pada dinding dalam Mahorjet ni. Itu kekayaan muktamad cukup untuk kumpul berjuta-juta pengikut dan goncang dunia. Syukur, nasib sungguh memihak aku. Rezeki sebesar ini jatuh tepat ke ribaan aku. Rupa-rupanya, akulah orang pilihan langit. Dulu aku cuma fikir nak bawa balik kitab rahsia, tak sempat pun periksa dengan teliti. Rupa-rupanya dalam Mahorjet ini ada peta. Biar aku tengok peta khazanah ini benar atau palsu. Urat emas, perbendaharaan emas, kilang senjata bawah tanah, memang khazanah yang mengejutkan dunia. Tapi peta ini diukir pada dinding dalam dengan teknik ukiran halus. Kecuali hancurkan tubuh Mahorjet atau guna kuasa tembus pandang aku. Kalau tak, mustahil nak ambil. Biar aku tengok apa cara mereka ada. Cepat. Sama ada gunakan pisau tebas atau tukul pukul. Pecahkan Mahorjet itu sekarang. Keluarkan peta untuk aku. Jangan buat begitu. Berani kau halang aku? Bos, awak mungkin tak tahu. Mahorjet ini, sekali rosak, bukan sahaja peta pada dinding dalam akan musnah sama sekali, awak juga akan hilang. Kelayakan untuk perintah dunia gelap. Kalau tak boleh musnahkan, apa cara lain ada? Setahu aku, Tiada cara lain. tak ada cara. Kau tetap kena cari jalan. Kalau tak, nyawa kau jangan harap. Aku tiba-tiba teringat, ada satu cara. Boleh dicuba. Cepat beritahu. Gunakan kamera tinjau dalaman berketepatan tinggi, digabung dengan sinaran cahaya kuat. Kemudian gunakan peralatan pengimejan. Mungkin peta di dinding dalam ini boleh disalin. Bos, kami kebetulan ada peralatan pengimejan canggih. Kami pasti boleh bantu dengan lancar buka peta khazanah. Farid Bakar dan Firdaus Karim. Aku nasihat korang jangan berangan. Peta di dinding dalam Mahorjet ini, garisannya terlalu halus. Peralatan korang langsung tak dapat hasilkan peta yang lengkap. Korang dah kalah. Patutnya terus keluar dari sini. Mengarut. Teknologi tinggi kami lebih bagus berjuta kali dari mata manusia. Apa kau tahu? Bos, kalau saya dan Farid Bakar dapatkan peta ini untuk bos, kami... Tenang. Asalkan korang boleh ambil apa yang aku nak, aku akan bawa korang. Teroka dunia lebih besar. Nanti, apa yang korang dapat? Pasti lebih banyak dari sekarang. Cepat pasang peralatan. Cepat. Tak sangka, aku habiskan segala daya upaya. Susah payah dijak Farid Bakar dan Firdaus Karim. Tapi tak sangka, beri peluang pada mereka untuk bangkit semula. Kak Yusof, jangan risau. Mereka berdua takkan berjaya. Kali ini, aku akan pastikan mereka hancur sepenuhnya. Cepat operasikan. Aku nasihat korang berhenti sekarang. Cara korang ni bukan saja tak berkesan, malah cahaya kuat dan suhu tinggi akan rosakkan Mahorjet terus. Mengarut. Kau berani persoalkan kami? Hanya kami boleh bantu bos. Cari peta khazanah. Kalau kau masih banyak mulut, aku suruh orang cabut lidah kau. Aiman Syed. Aku maafkan kau sebab kau cari Mahorjet. Tapi kalau kau ganggu lagi, rosakkan hal aku tak lepaskan kau. Bos, mereka cuma tolong tapi rosakkan keadaan. Hanya ada satu cara. Dapat peta khazanah. Yaitu bergantung pada aku. Bergantung pada kau. Kalau kau betul-betul ada kebolehan, aku akan sujud hormat 3 kali pada kau. Sembah macam nenek moyang. Tak cukup. Tak cukup. Budak kecil. Sombong betul kau ni. Kalau aku dapat peta itu, kalau kami berdua, habiskan diri kami di sini. Baik. Kalau kami menang, kau dan Aisyah Yusof, perempuan hina ini, jangan harap nak hidup. Set to you. Aiman Syed, ini pertaruhan nyawa. Berapa peratus keyakinan kau menang? Kak Yusof, nyawa aku tak berharga, tapi aku takkan main-main dengan nyawa awak. Jangan risau. Aku pasti menang. Aku percaya pada kau. Sentiasa percaya. Baik. Aku jadi saksi untuk pertaruhan ini. Siapa kalah siapa menang, tengok hasil saja. Cepat cari peta. Tengok, peta muncul. Memang ada imej peta. Bos, Anda akan segera dapat peta harta karun. Jangan terlalu gembira. Pada tahap ini, paling banyak cuma nampak bayang-bayang kabur. Langsung tak nampak laluan. Peta harta karun di dalam,
Kalau berani cakap sinis lagi, saya pukul sampai gigi tercabut. Dia tak merepek. Peralatan dah diubah ke nilai maksimum? Cuma boleh tunjuk bayang kabur. Langsung tak nampak jelas. Peta terperinci di dinding dalam. Hingga langkah terakhir ini, mesti boleh berjaya. Jangan sekali-kali berputus asa. Betul. Semakin sampai masa begini, semakin perlu tingkatkan usaha. Tukar semua parameter, peralatan ke tahap maksimum. Saya tak percaya. Tak jumpa peta ini. Saya nasihat awak berhenti di sini. Buat apapun sampai keterlaluan, pasti dapat balasan. Cahaya kuat macam ini. Sudah melebihi had selamat yang boleh ditanggung Mohorjet. Tak boleh tambah lagi. Apapun terjadi, Mohorjet tak boleh rosak. Bos jangan risau. Saya akan bantu bos. Dapatkan peta sekarang. Cepat laras peralatan. Ini. Si pengecut. Jauh sini. Dia betul boleh tangkap peta? Mereka sedang gali kubur sendiri. Kak Yusof, tunggu saja tonton pertunjukan bagus. Retak. Mohorjet. Mohorjet dah retak. Cepat berhenti. Betul dah retak. Mohorjet saya. Celaka kau. Berani rosakkan khazanah saya. Tak nak hidup lagi? Bos, saya pun risaukan bos. Sebab tu terlepas tangan. Tolong ampunkan saya. Nasib baik. Bos sempat halang. Retakannya halus. Masih boleh dibaiki. Farid, Karim, aku dah lama ingatkan kau. Buat begini. Rosakkan rancangan bos lagi. Korang tak dengar. Sanggup main api bakar diri. Jangan sindir. Kami tak dapat peta. Aku tak percaya. Kau boleh ambil peta. Dari Mohorjet ni, untuk bos, Aiman Syed, Farid dan Karim. Tak boleh diharap. Kau ada cara? Cubalah. Tapi, aku ada satu syarat. Jangan sampai rosakkan Mohorjet lagi. Bos jangan risau. Saya bantu bos ambil peta khazanah dalam Mohorjet. Sekarang, Kau perlukan alat apa? Saya suruh orang sedia. tak perlukan alat. Cuma kertas dan pen. Cepat siapkan. Jangan buat-buat. Kami guna alat canggih pun tak boleh. Kau cuma nak kertas dan pen saja? Berhenti, Aiman Syed. Kau budak suruhan? Mana boleh berjaya? Kami kalah. Kau pun takkan menang. Baik kita selamatkan diri. Kan lebih baik? Kamu kalah itu fakta. Tapi saya belum mula. Macam mana kamu dah tentukan? Saya pasti kalah? Kebolehan Aiman Syed. Semua orang nampak. Saya percaya dia. Dia pasti berjaya. Muslihat cetek dia tu. Berani kata ada kuasa. Berani lagi cakap besar. Sial, aku hapus kau sekarang. Cukup cakap kosong. Pen dan kertas dah sampai. Cepat mula. Bos, saya mula sekarang. Seluruh bentuk peta terpahat dalam ingatan. Saya dapat kuasa ingatan sempurna. Maksudnya, cuma dengan sekali pandang, apa-apa maklumat, boleh ingat dengan kuat. Berlakon saja, mata pun tutup. Nak tipu siapa lagi? Tak nak berlakon langsung ke? Dia ni, cuma nak perbodohkan. Kita semua, kau cuma hamba hina. Berani tipu kami, sungguh cari maut. Aiman Syed. Kau dah puas main? Peta saya mana? Bos Rahman, saya lukis sekarang. Ini memang peta seluruh khazanah. Bos, peta ini jelas dia lukis sembarangan. Dia tipu awak. Betul, peta serumit itu. Mana mungkin dia lukis senang-senang? Kecuali dia ada mata dewa. Apa yang susah bagi kamu? Bagi saya, cuma perkara mudah. Pandangan sempit kamu. Tak layak nak nilai saya. Bos, budak ni cakap besar aje. Jangan percaya dia. Periksa betul-betul. Tengok peta ni, betul ke tak? Peta induk seluruh khazanah ini amat misteri. Bertahun-tahun lamanya, tidak siapa pernah lihat yang asli. Saya sukar nak tentukan. Tak boleh pastikan. Maknanya ia palsu lah. Aiman Syed. Apa lagi nak cakap? Nasihat saya. Jangan guna pengetahuan kamu yang terbatas itu untuk persoalkan kesahihan peta saya. Kamu tak layak. Sombong apa? Nak cuba saya habiskan kau sekarang? Peta tu benar atau palsu? Bukan ditentukan dengan mulut. Bos, kalau tak percaya, hantar saja orang periksa. Perbendaharaan emas yang terdekat. Nanti tahulah benar atau tidak. Ikut tanda di peta, pergi segera periksa. Aiman Syed. Saya paling benci kalau orang tipu saya. Kalau terbukti, peta ini palsu, darahmu akan mengalir di sini. Baguslah kalau mati.
campak ke sungai jadi makanan ikan. Tak payah tanam mayat pun. Betul. Tipu bos, mesti bayar harga. Orang yang dihantar, belum lagi balik. Dah nak cepat-cepat? Salahkan Aiman Syed? Apa? Betul jumpa perbendaharaan emas? Hahaha! Satu perbendaharaan penuh. Harta bertimbun. Permata tak terkira. Bagus sungguh. Di Tasik, masih banyak titik simpanan harta. Aku akan wujudkan empayar kekayaan sejati. Kini kamu semua patut percaya. Peta ini memang benar kan? Ini tak mungkin. Bos, jangan kerana sedikit wang ini, mata bos jadi kabur. Dia Aiman Syed. Kamu semua, keluar dulu. Ya, Aiman Syed, kau menang, aku singkirkan dua sampah ini. Sebagai terima kasih kerana tolong aku cari peta harta karun. Aku semakin kagum dengan kau. terima kasih atas pujian bos. Kini, mohor ya dan peta sudah saya dapatkan untuk bos. Ganjaran yang bos janji dulu, masih sah kan? Tentu sah. Aisyah, aku umumkan. Mulai hari ini, kaulah penguasa baharu. Kawasan sungai ini, kedudukan aku sekarang, juga turut aku serahkan. Terima kasih, bos. Saya pasti tak kecewakan harapan bos. Kak Yusof, saya bantu kakak kekal di atas. Singkirkan Farid dan Firdaus. Kakak pernah janji. Lepaskan saya dan hamba buruh dari negara Suria, bersama-sama pergi. Kakak tak lupa kan? Saya ingat, saya boleh jadi penguasa kawasan sungai ini. Semua berkat awak. Saya dah janji, lepas kamu semua, saya pasti tepati. Kenapa? Nak pergi? Bos, saya asalnya dari negara Suria. Datang sini pun tak disengajakan. Saya tolong Kak Yusof selesaikan halangan, bantu bos dapatkan kuasa dan kekayaan. Itu pun dah cukup. Sekarang, saya cuma nak bawa saudara senegara saya pulang. Harap bos benarkan kami pergi. Aiman Syed, bakat awak luar biasa. Keupayaan awak hebat. Awak tahu, saya sangat hargai awak. Tinggallah, tolong saya. Terima kasih atas penghargaan, bos. Tapi hati saya tak di sini. Lelaki di dunia ini, apa yang dicari? Cuma nama dan keuntungan. Atau, awak nak yang lain? Saya pun boleh beri. Saya cuma nak pergi sekarang. Harap bos jangan paksa. Bos, Aiman Syed pun orang saya. Saya dah janji padanya. Harap bos permudahkan. Benarkan dia pulang ke tanah air? Kalau begitu, saya tak akan paksa lagi. Tapi, awak berjasa besar kali ini. Saya mesti beri sesuatu. Macam ini, awak dan Aisyah Yusof nanti datang ke tempat saya. Saya akan sediakan jamuan, layan kamu berdua. Sambil itu, saya hantar awak. Tak payah susah-susah. Apa yang saya buat cuma perkara kecil. Semua dah selesai. Saya cuma nak cepat-cepat pergi. Kalau nak pergi, tak kisah lambat sikit. Belum ada orang berani tolak jemputan saya. Adakah kau berani melawan aku? Aiman Syed tak masukkan begitu. Bos, sebentar lagi kami pasti sampai tepat pada masanya. Hahaha. Bagus. Kalau begitu, kami menanti kedatangan kalian. Kak Yusof, menurutmu, adakah bos Rahman akan benarkan aku pergi? Bos Rahman sangat licik dan terlalu lama akan kuasa dan harta. Bakat hebat seperti kau, dia tak akan lepaskan begitu sahaja. Lebih baik, sekarang aku hantar orang, iringi kau dan hamba buruh dari negara Suria itu pergi bersama. Tak boleh. Kalau aku lari diam-diam, bos Rahman pasti akan salahkan kau. Lari dari Medan. Bukan caraku. Biarkan perempuan tanggung dosa untukku. Itu bukan kelakuan lelaki sejati. Aku takkan pergi begini saja. Lelaki yang dapat menangani hati Yusuf sungguh amat jarang. Tetapi kau buat hatiku berdebar-debar berkali-kali. Terima kasih atas kemuliaan Kak Yusof. Budi baik ini. Aiman Syed akan ingat selalu. Kalau sudah faham isi hatiku, lebih patut kau jaga. Nyawa ini untukku. Sebentar nanti, kau betul-betul nak pergi temu janji? Aku langsung tiada pilihan lain. Kau tak takut kah? Majlis perpisahan itu cuma helah. Bos Rahman sebenarnya nak tahan kau? Cara-caranya memang terkenal kejam. Takut? Itu perasaan paling tak berguna. Untuk bawa saudara senegara pulang, walau depan gunung pisau lautan api, aku tetap harus pergi. Baiklah, aku temankan kau. Kamu sudah sampai. Saya dah sediakan hidangan terbaik. Jom, ikut saya pergi tengok. Tak payah. Berlapik-lapik ni boleh terus abaikan. Tuan panggil saya datang kali ini. Nak buat apa sebenarnya? Bagus. Saya suka terus terang awak. Saya cakap terus teranglah. Sekarang, saya dah dapat mohor jet dengan peta. Ini masa terbaik untuk
untuk kembangkan kuasa. Perlu semua jenis bakat untuk bantu saya. Awak ada bakat luar biasa. Kemahiran hebat. Tinggallah bantu saya capai cita-cita besar. Bos, bukankah kita dah kata sepakat? Kalau saya tak setuju, Budak, nyawa awak sekarang di tangan saya. Awak rasa awak ada kelayakan untuk tolak saya? Bos, tuan buat apa ni? Walaupun Aiman Syed tak nak tinggal, tak perlu bunuh dia pun. Orang yang tak patuh pada saya, buat apa nak simpan? di luar kata, Bos Rahman ni kejam, tapi jahat pun ada aturannya. Jelas membezakan budi dan dendam. Kalau tuan bunuh saya terus, itu cemarkan nama baik tuan. Lebih baik, kita selesaikan cara lelaki. Saya tak macam Farid Bakar dan Firdaus Karim, yang boleh awak kawal sesuka hati. Nak selesaikan cara lelaki, selesaikan masalah, kena ikut peraturan saya. Peraturan tuan? Tuan nak buat macam mana? Dalam pistol ni, 1 peluru kosong, 5 peluru hidup. Awak tembak diri sendiri sekali. Kalau awak bernasib baik, tak tumbang, aku lepaskan kau. Dalam pistol ini, ada 6 butir peluru. Semuanya peluru hidup. Tak ada langsung peluru kosong. Kalau betul-betul nak tembak, kau cari maut sendiri. Dalam pistol ini, setiap butir peluru hidup. Kalau kau berani tembak, kau pasti mati. Kalau aku boleh hilangkan peluru ini, hilang semua. Aku buka kuasa ruang. Semua peluru masuk ke ruang. Hebat. Macam mana? Tak berani lagi? Kalau kau merayu sekarang, janji setia pada aku masih hargai kau. Aiman Syed, senjata tak kenal kawan? Kau jangan gadai nyawa sendiri. Tenang Kak Yusof. Pakar ramal kata, aku hidup sampai 103 tahun. Aku akan mati di tanah air. Bukan di sini. Tak mungkin. Ini mustahil. Bos, aku berjaya. Lawan aku takkan keluar hidup-hidup. Kau nak buat apa lagi? Semua kosong. Apa kau buat pada pistol aku? Kau ingat boleh hidup keluar? Jangan harap. Awas. Hati-hati. Tak mungkin. Apa sebenarnya berlaku? Aiman Syed, kau okey? Tenang, aku okey. Ni semua orang Bos Rahman. Aiman, kau pergi dulu. Biarkan aku urus di sini. Tenang Kak Yusof. Aku ada cara. Mari kita keluar bersama. Dengar semua. Mohon jet warisan negara ada di sini. Mulai sekarang akulah penguasa baru dunia gelap. Siapa berani langgar perintah, mati! Kak Yusof, ayo kita pergi. Aiman Syed, aku dah hantar orang paling handal, hantar hamba buruh dari negara Suria itu. Selamat sampai garis sempadan negara Suria. Kamu tinggallah. Kita bersama-sama. Cipta dunia lebih luas. Bina empayar hebat. Kak Yusof, kuasa tak terbatas, kekayaan umpama asap. Apa yang aku mahukan? Cuma nak pulang ke rumah. Bahkan aku pun tak boleh tahan kamu. Walaupun aku tak boleh tinggal, tapi kamu boleh pertimbangkan. Ikut aku pulang bersama. Aku... Macam kamu nak balik ke tanah airmu. Aku di sini pun ada kepercayaan dan tanggungjawabku. Aiman Syed, kalau begitu semoga jalanmu sentiasa lancar, hidup bebas merdeka. Mr. Dewa Buaya. Kamu pun datang hantar aku. Jalan masih panjang, kita akan bertemu lagi. Jumpa lagi kalau ada jodoh.